ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Mudah-mudahan semua yang bersama saya pada malam ini dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya mohon maaf kepada semua kerana saya sebenarnya diminta mengambil tempat ini pada malam ini kerana yang sepatutnya tidak dapat menghadirkan diri. Saya harap para jemaah tidak kecewa kerana apapun keadaan kita terus berada dalam majlis ilmu, insyaAllah. Pada malam ini saya nak ulang. Barangkali banyak kali, acap kali saya telah ambil petik, nukil, saya nakal, saya petik, saya ambil daripada wasiat atau nasihat Imam Ghazali kepada salah seorang anak murid dia. Saya sebenarnya belum baca lagi dari awal hingga akhir, tebuk-tebuk je. Malah ni nak baca, nak cuba terang sekali lagi. Oleh kerana kita di peringkat mendengar, sudah tentulah kalau dengar 3 kali pun kadang-kadang tu dok kejap mana, dok kemah mana, dok ingat banyak mana. Diizinkan saya ulang, ya. Begini, Hatim Al-Asam, kita kenal Hatim Al-Asam, dan saya sendiri telah menceritakan tentang Hatim Al-Asam ni apabila ditanya bagaimana cara dia semayang. Saya rasa para jemaah yang selalu bersama dengan saya, Hatim Al-Asam telah terang cara dia semayang. Saya dah nak terang malam ni. Cumanya orang yang bertanya kata, di akhir soalan dia kata, selama mana awak semayang lagu ni? Hatim kata selama 30 tahun. Menangislah yang bertanya kerana sekali pun tak boleh lagi katanya semayang macam tu. Ya, Allahu'alam. Dia bereka cerita tu dengan dengar rabang tu menangis dah. Kita nak bezakan dengan kita supaya kita kenal takok mana, tahap mana, kelas mana kita. Baik, malam ni Hatim Al-Asam, murid kepada Asy-Syaqiq Al-Balakhi rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya oleh gurunya, guru dia Syaqiq Al-Balakhi tanya Hatim Al-Asam, dia tanya, kenapa engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya? Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Hebat soalan tu. Mau belajar dengan aku 30 tahun dah, kenapa yang mu boleh? Saya tadi pun saya baca ni dekat satu kuliah saya, tanya para jemaah, berapa jam kita seminggu kita belajar? Seminggu ada 160 lebih saya rasa jamnya. Berapa jam kita beri masa belajar? Pada saya umur muda kita sehingga 40 tahun tu tak belajar mana. Dengar sikit-sikit tu adalah. Ni baru ada tumpuan sikit, ada beri lebih masa sikit pun peringkat mendengar.
tahap mendengar. Ya, nak kata belajar sungguh dak lagi. Jangan itulah. Cuma saya tak mau panjang. Engkau telah belajar dengan aku 30 tahun lamanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapat daripada aku? Boleh apa? Ya, kita pun patut tanya gitu juga. Tiap-tiap malam kita mari masjid, dengar tok guru yang berbeza. Tok guru ni kita boleh mendapat, tok guru ni kita boleh mendapat, tok guru ni kita boleh mendapat. Baru tahu untung rugi. Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah dari segala yang aku pelajari. 8 benda je aku boleh. 8 butir, 8 poin, 8 perkara yang aku dapat mengambil faedah dari duduk depanmu selama 30 tahun ni. Satu, yang pertama nak khabar kita, payah belajar ni, payah ilmu ni, liar kepada orang yang diliarkan ilmu ni. Nak royak gitu, bukan benda-benda mudah. Okey, 30 tahun dapat 8 perkara. Saya harap jemaah yang belum ingat, kita tengok ambil perhatian lah. Nak ingat, dah ingat juga, tolong ambil perhatian. Sekurang-kurangnya ada kita. Hak kita. Ada 2. Tu hak aku tu. Kalau boleh 8 ni boleh 3, sedap dah. Dak alim modal lagi tapi sedap dah. Daripada 8 ni boleh 3. Kita tengok dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Pada hemah saya, pada pandangan saya, 8 faedah ini sudah memadai untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraan pada hari kiamat nanti. 8 ni berasa cukup untuk aku, kerana aku yakin dia menyelamatkan aku dari ahwal kelang kabut suasana hari kiamat pada mahsyar. Hak neraka tak sebut lagi. Hak kelang kabut luar ni dulu ni. Teruk dah. Lalu Syakik berkata, apa dia 8 faedah tu? Tok guru tanya, kenapa 8 hak memulih dengan aku tu? Kenapa? Tok diam orang kita malam ni. Jangan susah hati. Secara orang tak ada, orang tak ramah. Kalau suruh ramah, kita kerah import dari hak mari dengan kapal terbang baru ramah. Hak ni mari dengan kereta buruk je. Tak apa dak ramah pun, kau ada harga. Okey? Duduk melek, insya-Allah kita bersama malaikat. Satu, sesungguhnya yang pertama aku dapat, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Makhluk sini bila sebut makhluk, kalau kita mengaji usuluddin semua selain daripada Allah, nama dia makhluk. Langit, bumi, air, batu, manusia, binatang, daun, begitu begini, semua makhluk. Tetapi dalam cakap orang tasawuf ni, makhluk dalam bab ni dituding 7 khusus kepada manusia. Kepada manusia. Sebut makhluk tu patutnya bukit buka dak pada manusia je. Aku telah melihat kepada makhluk, maknanya manusia yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Aku tengok, duk perhati orang-orang ramai-ramai duk atas dunia ni, semua masing-masing tu ada benda yang dia sayang. Benda yang dia sayang dan dia suka sangat. Betul ni, kita pun ada. Kita pun ada. Sama ada yang kita sayang tu orang atau benda lain, tak tahulah. Ya, tubuh orang dulu. Orang pun ada benda kita sayang. Dan wajib kita sayang pun ada. Mak,
anak, isteri kita, kawan-kawan kita. Tapi tengok dulu, dia kata aku melihat, aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya, yang disayang, disuka. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada suatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit saja. Kasih macam mana-mana pun ada, aku duk perhati tu, cakap segar je, masih segar je. Mari kita guna air, mari kita makan roti canai, mari kita pergi patah sekali, umpamanya lah, mari, masih segar je. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya hingga ke dalam kubur. Ada hak yang manusia kasih tu ikut pas dalam kubur. Apa dah tu barangkali. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Hak lain tu gak tak ada. Hak kita sayang, orang kita sayang tu nak terjun dalam kubur sama kambuh, kambuh banyak, terjun sama kambuh, samalah aku, sebab aku dak rela tak ada dia ni, sayang sangat ni. 50 tahun dah duduk saing, baik sangat ni. Nak mati sama, nak tidur sama dalam kubur tu, konongnya tak ada. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Ni nak khabar ni Imam Ghazali tulis surat kepada seorang pelajar dia apabila diminta beri nasihat. Bak dia renggang dah, dia jauh duduk lama. Jadi kita kena faham tu dah. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Kambuh habis gagah baca talqin. Abdullah, apabila datang dua malaikat menyoal kamu, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah Allahu Rabbi haqqa. Dan apabila dia datang lagi menanyakan kamu siapa nabimu, maka jawablah Muhammadun Nabiyyi. Seorang je tu, hak lain duk rabuk upuk kadang, duk rabuk upuk, duk cakap takat bola beli dak lagi. Lepas tu balik. Itulah biasanya. Dak biasa lah tu lah hak berlaku. Makin pun ramai-ramai begitu begini, usung dengan lori, bah apa terbang pun balik semua. Nangis nak menangis pun balik semua, jelas tu. Okey. Lalu aku terus berfikir. Tu dia. Lalu aku terus berfikir. Dan akhirnya aku membuat kesimpulan. Aku fikir. Dan ni aku pun dapat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia mengiringi kekasihnya hingga ke kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Aku dah telah fikir, berderu anak bini, isteri, suami, orang besar, kecil pergi kubur. Lepas tu balik belakang tu aku pun balik proses. Fikir, renung, aku dapat kesimpulan dan buat keputusan. Tak boleh ni ngaruk belakang ni. Kasih tak sungguh ni. Jadi aku nak cari kekasih yang sungguh-sungguh, yang sanggup bersama aku ke dalam kubur dan menghiburkan aku dalam kubur. Cakap orang tasawuf, yang menghiburkan aku dalam kubur. Dan teman setia, dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amal yang soleh. Itu satu. Tak ada lah teman yang setia sungguh yang boleh menghiburkan kita, menyelamatkan kita, iaitu kalau kita nak kasih, kalau kita nak saing sungguh, sainglah dengan amal yang soleh. Maka aku terus menjadikan amal soleh ini sebagai teman
dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Jadi saya baca ni, kita ramai-ramai ni, saya je baca, tuan-tuan je dengar nak mana. Kita kena proses gini juga. Kalau nak sungguh, kita percaya tak bahawa kita akan duduk dalam kubur? Percaya, wajib percaya. Itu akidah kita. Kita percaya tak dalam kubur ada orang kena seksa, ada orang bahagia? Percaya. Siapa yang bahagia supaya seksa? Tak tahu. Untuk selamat itu, kita mesti cari teman setia yang akan menghibur, menyelamatkan kita dalam kubur, ialah amal soleh. Kelah kita ni menapa amal soleh ni? Kelah orang nu tak kira lah. Kelah orang lain nu walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Saya duk baca 20 kali lebih dah dalam masjid ni. Tak ada terang tu. Itu orang kelah nu, amal soleh. Kelah kita ni tak boleh nak pergi. Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, disokong oleh ayat wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Minggu lepas pun saya dalam tazkirah Zuhur, mereka itu malang ni sikit je tidur. Tu kata ni kelah dia. Kelah kita ni amal soleh apa? Tak gerak lagi nak tunggu tu. Kelah kita ni duduk gini ni soleh dah. Boleh mari gini ni soleh dah, insya-Allah. Nak tahu soleh tak soleh, tengok berapa kerak boleh duduk gini, berapa kerak boleh duduk gini. Itulah solehnya. Maknanya benda ni bukan semudah tu. Saya nak suruh yakin kepada jemaah bersama saya, jangan risau. Kita sedang berada di ketika dan saat dan tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Jangan cara orang gantung ke orang apa. Orang gantung pun dia lari, kambuh kita buk lari ya. Ada cerita. Ni amal soleh, kelah kita. Kelah kita tu saya tak tahulah. Jangan kecil hati pula. Aku tak sama dengan mu tak aku lebih kepada mu. Akuknya tu tak tahulah. Tapi kelak borong. Kelah orang awam ni molek dah kita ni macam ni. Kalau kita duduk bandar Kuala Terengganu ni, ada 10,000 lebih orang tak boleh duduk gini. Tu merata tengah jalan, tengah kedai dengan apa tu. Kita boleh duduk gini ni. Soleh lah tu. Jadilah koho-koho. Maknanya. Dah. Se baru 8. 30 tahun 8. Se baru. Ya, yang kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Boleh? Aku tengok manusia ni suka sangat ikut nafsu mereka. Mereka bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Kehendak nafsu. Rah je. Elek-elek cadang nak mari jemaah, nak mari masjid. Tapi ada sikit-sikit batal masjid. Elek-elek kita nak mari awal hari jemaah, saya duduk tepik sama. Acuna tu ada je. Kita ikut selalu. Duduk dalam masjid dah. Kono nak mari sembahyang jemaah. Tubik lagi. Lagi mari pula. Tidak tahu ke waktu ni. Ya, ni majlis ilmu. Saya bukan saya jual terbakar ni. Ni majlis ilmu. Huduh-huduh kok mana pun, rendah-rendah pun majlis ilmu. Tahu tak kita? Patut dah lari dah ada dah. Lari.
Kerana dia ikut nafsu, banyak kerja urusan penting, penting. Dia hantar anak sekolah saja 10 tahun. Tak boleh nak mari sejik. Betul tak tu? Keputusan tu. Walaupun saya tahu hantar anak sekolah tu satu kewajipan. Tapi kalau 10 tahun tak boleh jejak masjid kerana alasan hantar anak sekolah dan dia ambil anak tuition, kena fikir semula. Kena ngejah. Jangan lock. Okey? Lalu aku memikirkan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Amma orang tu ikut nafsu dia. Ya, ikut nafsu lah tu. Kalau hanya hari Jumaat mari sebentar 15 minit orang baca khutbah, lepas tu baca sembahyang 2 rakaat bung balik, tu ikut nafsu lah tu. Tak boleh nak jadi ralik sikit masjid, ikut nafsu tu. Dan banyak lagi lah benda-benda lain. Makan haram, cakap bohong, semua ikut nafsu tu. Cakap bohong, menipu, mengupak, mengeji, banyak lagi. Lalulah aku fikir kepada ayat ni, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang-orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Orang yang kawal nafsu dia canggah sikit, dia lawang sikit, berasa nak buat benda tak molek, sikit, buat benda molek dan sebagainya, kita tahu. Dan dia berharap jumpa dengan Tuhan dalam keadaan redha. Allah jumpa dengan Tuhan dalam keadaan redha. Ya, kita jumpa dengan kawan kita pun tak boleh kalau jumpa dalam keadaan marah. Kita jumpa berjumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Musafaha, minta maaf, minta apa, mari kita makan. Kan suka tu, ibu tu nak jumpa. Daripada fikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan dalam hatiku bahawa Quran itu adalah benar. Aku fikir Quran ni adalah benar. Tadilah fikir ayat ni, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Quran ni benar. Wajib kita percaya, wajib kita beriman dengan Allah. Dan nafsu itu mesti dimusuhi. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nafsu mesti ditolak. Quran kata. Nak percaya siapa lagi? Nak ikut siapa lagi? Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh. Nafsu tu tak boleh ikut arah. Aku pun tua dah. Nak makan setakat ni, alhamdulillah boleh. Tak ada pernah kenala. Rumah tempat tinggal anak isteri pun benda lagi patutnya. Dan aku berjuang menentangnya. Perjuangan menentang nafsu duduk gini pun berjuang ni. Kita sedang berjuang ni. Banyak kerja kau nak buat lagi noh. Duduk rumah tu banyak sikit lagi nak pergi kena, tapi berjuang. Sebetul ni. Berjuang lah tu. Halo. Dan aku tidak memanjakannya nafsu tu sehingga ia tunduk kepada aku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat kepada Allah Ta'ala, sehingga duduk dalam masjid ni pun berasa sedap, seronok, dok puas. Nafsu telah tunduk. Apabila nafsu telah tunduk, ibadat akan rasa seronok. Ada orang dok puas lagi bulan Ramadan baru ni, suka ngagi rasa nasabah lah apa salah dan saya duk cerita gong tu tunggu sangat bulan Ramadan. Rupanya kita ni pun gitu juga, tempias dia tu ada lagi berasa imbah-imbah. Saya percaya jemaah, sedap hidup bulan Ramadan, suka hidup bulan Ramadan, mewah hidup dalam bulan Ramadan. Ada rasa. Tapi segala-galanya telah berlalu. Tak ada dah.
Tahun depan ni wallah la nadri wala na'rif. Kita tak tahu dah apa akan datang. Kalau betul lama panjang pun tahnya sakit lutut. Kereta pun ada dah kot, buruk. Tua. Ni tengok tu. Saya nak ulang sekali lagi ni. Ada lagi kita terasa lagi. Ulang Ramadan baru ni. Ada lagi. Ada orang tak balik. Mai buka sini balik lepas nu apa? Lepas tarawih nu ada minum dia panggil apa? Moreh. Mari buka sini, moreh pun sini, nyau pun sini. Seronok. Suka. Tujuan buka sini tu nak ambil tepak. Tujuan nyau sini tu nak mari awal-awal qiyamul lail macam-macam. Suka, sedap. Ni berasa ni. Alah, dak lah. Dah buat le ni dak boleh lah. Tarawih ada dah. Moreh-moreh ni orang panggil moreh lah ni. Moreh ni saya pun tak kerti kok jalan. Apa perkataan apa, bahasa apa, Korea ke apa tak tahu. Sebab bagi saya 2-3 tahun ni baru dengar moreh-moreh. Tak apa secara tu. Tengok. Saya nak ulang sekali lagi ni. Ada tak kita ni, buat kita yang bersama saya malam ni rasa suka bulan Ramadan. Jadi kalau gitu tak heranlah puak salaf soleh tu bila jatuh matahari hari akhir puasa tu nangis lalu. Nangis ada dah. Ramadan tak ada dak. Ni ustaz ni sarah Ramadan lagi. Buat mana puasa sedap lagi Ramadan tu. Saya narak Ramadan ni sedap lagi. Habis dah Ramadan pun. Ada dah kita Ramadan nangis. Hari tu dia menangis takut dak dang. Ni dang ni nak habis pula ni. Nangis pula sekali lagi. Ada orang nocak no, suka. Habis dah puasa. Lama kita. Tu kelah dia. Kau anda. Baik. Dua. Saya minat baca ni. Jadi kalau para jemaah hamba dengar pun biar saya cakap seorang untuk saya kan. Saya rasa ada faedah untuk saya. Kalau rasa nak tumpang nanti sila Yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghipungkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Orang-orang tu apa dia? Kita siang malam daripada kecil apa kelen ni tua duk fikir pitih siang malam. Nak tidur duk tabata pun pitih. Celek mata pagi esok pun pitih. Saya cakap dengan anak-anak ni, anak-anak saya. Bunyi dak molek pun ambil orang molek dah lah. Fikir habitih je. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Nak sangatlah pitih. Bila Tuhan beri kedekut kelorek saya tengok ada orang dia buka beg ni, beg poket dia ni, beg poket duit dia ni 5 kad kredit, kad apa tahu kad pitih 5 duit itu banyaknya. Tapi kalau minta 2 riyal ai gogeh dia. Mari orang siuk minta 2 riyal. Mula gagal mari luluhlah seria mujur kedekut ada ulang duk cari Tuhan beri tu kedekut ada. Dia bilang sinilah, lalu aku memikirkan firman Allah yang berbunyi duk cari peluh jeruk dak tidur siang malam dah lah gitu, menawak ada, tipu ada dalam cari harta tu, riba ada dan sebagainya. Tuhan pun beri. Bila Tuhan beri kedekut kelorek. Lalu pun aku pun fikir apa? Aku fikir tentang firman Allah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Yang bermaksud aku fikir ambil ayat ni berarti apa yang ada di sisi Allah itu, apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Anyok mana pun kalau tak belanja pun dia akan buruk, dia akan anguh, dia akan habis, benda apa pun hak ada pada kita ni. Tapi hak janji Allah, balasan baik di sisi Allah, insya-Allah
Dia akan rasa. Lalu hati ni, lalu aku pun sakit hati, lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Galik baca. Galik tu gini saya ni. Wasa Allah belekok kena. Gitu. Wasa kok Allah ya sungguh. Ya sungguh. Tu. Saya gitu. Demo jemaah nak tahu Tu orang suruh mari lalu. Suruh mari lalu. Saya dak ayah kira je le. Suruh mari telefon kopak. Dok, nak mari mari lalu. Kat lain ada malam ni 200 orang saya. Malam ni 200 orang kat korang. Tapi demi masjid ni saya anggap ada tanggungjawabnya. Lebih kurang sikit-sikit mari sini. Telefon sana tangguh. Tak maaf malam ni saya ke Masjid Putih. Mari tengok orang ada 20 orang. Kumbera bahasa. Kumbera 20 orang. Bak ni orang bandar. Bandar dia main dia sibuk ada darat. Okey. Jangan narak. Saya boleh narak banyak tu. Yang keempat, 8 adik jalan. Malam ni boleh 5 adik belum masuk Isya ni. 8 adik. Yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini, aku melihat ramai orang ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keuntungannya itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Banyaknya anak beranak, banyaknya orang bawah kita. Tu kemuliaan gah kita. Bila banyak orang di bawah kita, kita ada kuasa, ada pula ramai penyokong-penyokong geduk kita, orang yang benda panggil menjilak. Depan kita dia puji, belakang dia ludah. Kita suka benda gitu. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda atau anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Faham tak tu? Jelas. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Janjinya boleh kaku, tak kira halal haram. Janjinya boleh kaku, tak kira riba tak riba, tak kira pelawak menipu pun. Janjinya aku dapat. Dan menzalimi mereka, rapah hak orang dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Siapa bunuh pun kerana harta. Siapa bunuh-bunuh tu, tembok-tembok, bunyi tembok-tembok tu harta. Curi kedamah ke apa benda tu harta. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca dari banyak membuang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam perbelanjaan. Satu kemegahan, derma banyak, buat kebajikan banyak, dia pasal sombong tu. Bukan atas dasar ikhlas dan keperluan, tapi beri tu kerana orang lain beri 1,000, kita 2,000. Orang lain buat masjid surah, kita buat masjid. Tu goh, bangga. Ada orang gitu. Kita kalau tak gitu pun, kalau ada halo orang buh keceng apa ita tengok ija 5 riyal itu buah merah pasal depan taki cetong tu tak gerak, ramai orang tengok ija buah merah kan nak ala balik lagi siapa kata 50 riyal minggu depan ni naik 20, naik tarah orang panggil kosong poin, kosong markah. Lalu aku memikirkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Bukan paling tinggi kedudukannya di mata manusia, bukan orang yang disanjung oleh manusia kerana kekayaannya, bukan orang yang ditakuti kerana gerung atas keganasannya, tetapi mulia di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwanya. Aku fikir gitu. Maksudnya, maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Pilih jalan takwa. Buat berusaha tambah. Dah ni umur bertambah, ya, umur pun banyak dah ni, amalan pun bertambah. Umur banyak dah ni, maksiat pun kurang. Tu jalan takwa. Tambah ibadat, kurang maksiat. Ya. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan dalam Quran itu benar. Sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil dan palsu. Orang yang mengatakan bahawa kalau banyak piti tu ramai orang hormat, orang mulia, senang kita. Tak mesti banyak piti senang. Tanya orang banyak piti, kadang-kadang puak kita ni lebih senang. Hutang tak ada, musuh tak ada, tubuh sihat, sedap mulut semua, lambat beri makan, lambat letak jenera. Itulah bahagia, hakikat bahagia. Faedah yang kelima. Tuwidan saya lagi. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat. Saya setakat ni bila sebut ngumpat ni nak terang semua makna. Sebab kita tebal ni, ni tebal ni, ni tebal ni, kita baca tu guru pun bagai-bagai payahnya nak buat arti, nak beri definisi pengertian ngumpat. Ngumpat kok saya rasa kejap, saya rasa kemah, dekat, mudah, pendek, senang difaham. Makna ngumpat. Ulang sekali lagi. Makna ngumpat membicara, memberitahu, royak cerita seseorang. Royak cerita seseorang tentang seseorang yang dia tak suka sekalipun benar. Itu ngumpat. Kecuali dalam keadaan darurat, yang keadaan yang mesti, barulah boleh. Kita cerita, kita royak tentang seorang tu, tapi tuang dia tak suka royak korang, walaupun cerita tu benar. Kata gini Pak cerita, nak gimana? Nak pergi mamak baju hitam. Pasal mamak tu pakai baju hitam umum. Siang baju hitam, malam baju hitam, pergi jabat baju hitam, pergi kerja baju hitam umum. Dia gelar mak baju hitam. Dia tak suka orang panggil mak baju hitam. Ngupak. Hak kita kata ngupak, kata uduh orang tu bukan ngupak, itu fitnah dia panggil. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Atas lagi Hak kita duk kata ngupak, punya ngupak tu kan ngupak, ibu ngupak, bapak ngupak. Hak ni royak benda betul, tapi tuang dia tak suka, kecuali terpaksa. Yuk contoh dalam kitab saya, mu nak gimana ni? Nak pergi mau Ajimang. Ajimang mana ni? Ajimang mana? Ajimang ni depan rumah dia ada sebatang pohon pinang. Anak dia ada 3 orang. Mana boleh kenal Ajimang ada batang pinang? Orang tak jumpa. Kita tanya kat lain pula, Ajimang mana ni? Ajimang depan rumah dia ada batang pinang. Tak payahlah, orang tak kenal.
Jadi Haji Imam mana? Haji Imam botok. Dia pun botok sungguh. Orang pun kenal belaka Haji Imam botok. Tu dah apa bukan ngupak tu. Daruri. Perlu dah. Gitu. Ni ingat molek tu? Ya. Jadi sebelum pada perok, jangan lagi royak botok tu. So royak lagi botok tu, royak Haji Imam dah tak temu dah baru royak botok. Dan dia botok sungguh. Tapi dia tak suka kata botok. Aku bukan nak botok ni. Ni gitu. Narak sikit tu. Yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan mengupak. Tu narak ni tu, ngupak ni. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad. Yang ngupak, yang deki tu terbit daripada hasad. Sonak pergi ikut lain. Dan memiliki harta. Hasad dalam memiliki harta. Hasad ni lebih banyaknya harta. Sebab tu nak tahu kita ni ada hasad ke tak, kalau ikut Sayyidina Ali, ubuh tangan sini, dia kata ayah ubuh, tapi dia kata ubuh tangan sini, tanya pada dirimu. Tanya dirimu, apabila tengok orang senang, berasa suka hati ke tak? Dan tengok orang susah, berasa sayang ke tak? Kalau tengok orang senang berasa suka, dan tengok orang susah berasa sayang, ya tu kita orang jujur. Kita orang bukan hasad deki. Kalau tengok orang susah baru mujur, tengok orang senang berasa tak senang hati, tu bapak deki. Dekat situ macam bunyi. Maka lalu aku memikirkan firman Allah Taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku beri dah hanya cerita ni. Yang kelima, kalau ada masa diberi saya, kok 2 minggu lagi ada orang tak boleh mari, beri saya sambung yang kelima ni. Nak tahu ada orang zuzu. Minta maaf malam ni cakap ni ya. Masuk Isya kita berhenti sini, mudah-mudahan pertemuan kita, saya dengan para jemaah malam ni dalam suasana begini dan dalam masjid ini diberkati, diredai dan dirahmati Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.